Alhamdulillah berjaya dihabiskanlah insya-Allah pada minggu ini. Okey, kita tengok prinsip-prinsip asas Islam yang bab yang kelima ni. Okey. Apa yang kita pelajari sebenarnya sebelum ini yang mana membicarakan tentang tasawur Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang syariah, sehinggalah isu dan cabaran. Perkara-perkara yang telah Ustaz sebutkan kepada kamu, share kepada kamu tersebut, perkara tersebut dia bolehlah sekadar menjadi teori. Okey. Tetapi dia punya kejayaannya apabila kita menterjemahkan melalui akhlak Islam ini. Itu bab yang terakhir kita lah. Okey. So belajarlah tentang menghormati orang tua ke, belajarlah tentang menjaga masa ke, belajarlah tentang apa-apa pun yang positif tanpa amalan, tanpa penterjemahan melalui perbuatan, maka dia akan menjadi sia-sia. Sebab tu ada dalam satu kata-kata hukama, iman itu bukanlah sekadar khayalan, tetapi iman tu dia adalah penterjemahan ataupun manifestasi daripada perbuatan kita. Okey, sebab tu dalam Quranul Karim Allah Taala sebutkan, Allah selalu gandingkan innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Okey, so apa ni, bila infak mesti diganding dengan zakat. Zakat mesti digandingkan dengan infak. Okey, so di situlah dia punya kolaborasi yang tepat. Okey, sama macam kita belajarlah tentang bab ibadah, kita belajar tentang ibadah sunat, ibadah khusus, ibadah umum, syarat untuk menjadikan satu perbuatan sebagai ibadah. So kita semua boleh sembang, boleh cerita, ustaz boleh sembang, boleh cerita. Okey, tetapi yang akan menjayakan perkara teori ataupun penceritaan tersebut, pengkongsian tersebut tidak lain tidak bukan adalah melalui penterjemahan melalui perbuatan. Okey. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So hari ini kita akan belajar bab akhlak Islam. Okey. So kita tengok apa kandungan dalam bab ini. Ada beberapa subtopik kecil, iaitu kita akan membicarakan tentang perbezaan etika, moral dan akhlak. Okey, kita akan tengok juga kedudukan dan kepentingan akhlak. Okey. Skop akhlak, kategori akhlak, sumber akhlak, pembinaan akhlak dan cabaran dalam membina akhlak. Okey. So setelah kita belajar tajuk ini, okey, para pelajar, kamu semua dapat menjelaskan definisi ataupun konsep akhlak Islam dengan tepat. Okey. So yang kedua, dapat mengaplikasikan akhlak dalam kehidupan. Okey, mengaplikasikan akhlak dalam kehidupan. So ada typo sikit. Okey, mengaplikasikan akhlak dalam kehidupan. Dan yang terakhir sekali, dapat menghuraikan pembinaan akhlak dan cabaran dalam pembinaannya. Okey. So bagaimana teknik kita membina, membentuk akhlak yang baik dan cabaran dalam membentuk akhlak. Okey. So semua dah bersedia? Ustaz nak teruskan insya-Allah. Baik, firstly kita tengok dulu perbincangan mengenai akhlak, etika dan moral menarik perhatian pelbagai pihak sejak zaman berzaman. Ialah masing-masing menyebut apa beza akhlak, moral dan etika. Dulu masa zaman sekolah rendah dulu dia ada pendidikan moral. Saya tak pasti sekarang masih ada ke? Pendidikan moral ada lagi dekat sekolah-sekolah? Zaman-zaman kamu ada lagi? Ada lagi tak? Hello? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Masih ada lah? Okey. So apa beza moral, akhlak dan etika kan? Adakah dia daripada perbahasan yang sama? Sebab bila kita tengok dalam mana-mana papan iklan menggalakkan perbuatan baik, dia orang akan tulis kat situ etika masjid kan. Kenapa tak tulis akhlak masjid? Kan?
So etika masjid, okey, etika menunggang motosikal, etika menghadiri kelas, etika berpakaian di dalam kelas, okey. So apa perbezaan ni kan? Adakah sama ataupun sebaliknya kan? So kalau kita tengok daripada perbincangan kita pada petang ni, secara umumnya istilah-istilah tersebut, okey, sama ada etika ke, moral ke, okey, akhlak ke, ketiga-tiga tu dia berkait dengan perangai. Okey, sikap, tingkah laku, budi pekerti. Kalau dia memang terdidik dengan cara cakap yang ala-ala macam nak bergaduh dengan orang, so dia akan kekal sifat tu, tabiat itu sehingga dia besar. Kan? Melainkan dia belajar untuk berubah. Boleh ubah tak? Boleh. Tabiat ni boleh ubah sebenarnya. Okey, sikap ni boleh diubah. Sebab apa Ustaz katakan demikian? Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ni dia tidak akan mengubah nasib satu kaum sehinggalah kaum tersebut mengubah diri dia sendiri. Okey, so maknanya perubahan sikap ini bergantung kepada diri sendiri. Okey. Datanglah siapa pun, raja ke apa ke, kalau dah tak nak berubah, nak buat macam mana? Sama macam didatangkan Nabi lah. Kan? Tunjuk mukjizat lagi Nabi Musa, kan? Firaun tu tetap tak nak berubah sebab dia memang tak nak berubah. Kan? Jadi itulah perbahasan berkenaan etika, moral dan juga akhlak. Okey, dia semua berkait rapat dengan perangai, tabiat, sikap. Dan perlakuan tersebut diberi ukuran atau nilai sama ada baik, buruk, jahat ataupun tidak. Okey. So perlakuan sama ada sifat, perangai, tabiat, sikap, okey, tingkah laku tadi tu. Okey. Setiapnya ada ukuran masing-masing. Okey. Kalau perbuatan tu menunjukkan menghormati orang tu, maka dia adalah akhlak yang baik. Disebut sebagai akhlak mahmudah. Okey, dia adalah etika yang baik. Kan? Dia juga ada etika yang buruk. Kan? So, dia bergantung kepada perlakuan tersebut lah kan. Contohnya kalau kamu pernah tengok orang asing ni kan, Vietnam ke, Rohingya ke apa ke, dia orang ni suka meludah. Kan? Makan sirih tu dia orang ludah. Kan? Dia orang dah menjadi tabiat perkara tersebut. Sehingga diketahui umum oleh rakyat Malaysia. Orang ni dia orang jenis kunyah-kunyah sirih, ludah merata. Macam kucing buat tanda kencing tu kan. Macam itulah gambaran kita boleh berikan kepada sikap ataupun tabiat yang buruk pendatang-pendatang asing tersebut. Okey. Namun, okey, apakah standard dalam menentukan suatu perbuatan itu baik atau buruk, jahat ataupun tidak? Jadi apa indikator, apakah kayu ukur, okey, yang memberi gambaran ataupun jawapan tentang persoalan satu perlakuan tersebut, kan? Jadi ada standard dia sebenarnya. Jadi standard tu datang daripada mana? Tidak lain tidak bukan dia datang daripada Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi SAW. Baik. Kalau kita perhatikan, etika moral ni dia bukanlah daripada berasal perkataan Arab, tidak. Okey, dia berbeza dengan perkataan akhlak yang datang daripada perkataan Arab dan juga dia punya definisi dia juga telah jelas. Okey. Baik. Kita tengok dalam satu syair menyebut apa? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Okey, sesungguhnya kejayaan suatu bangsa itu terletak pada akhlaknya. Selagi mereka berakhlak dan berbudi pekerti yang baik, jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah bangsa ataupun umat tersebut. Banyaklah kan tentang sejarah menceritakan kejatuhan
kegemilangan sesebuah tamadun. Okey. So akhlak ni dia penting dalam pembinaan tamadun sebenarnya. Okey, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Okey, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kan? Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kan? Akhlak yang mulia. Itu tujuan Nabi diutuskan. Okey. So bila Nabi diutuskan, masyarakat jahiliah semakin hari semakin berlaku perubahan setelah melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan sebelum baginda dilantik menjadi nabi pun, orang-orang Arab ini memang menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberi gelaran kepada baginda Al-Amin. Kan? Disebabkan sifat, perangai, tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan tamadun. Okey. Tamadun Madinah. Kan? Yang mana tamadun itu terus menerus melakar kegemilangan. Okey. Disebabkan apa? Disebabkan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. So kalau kita tengok definisi akhlak, akhlak, okey, dari sudut bahasa dia berasal daripada perkataan khuluq. Okey. Dia berasal daripada perkataan akar disebut sebagai khalaqa. Khalaqa ni adalah penciptaan sebenarnya. Okey, cipta, kan? Makhluk yang dicipta. Khuluq adalah perangai. Okey, budi pekerti, tingkah laku, tabiat. Okey, kita tengok dari sudut istilah, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Dia satu sifat yang dah tertanam dalam hati sanubari kita. Contohnya bila dia bercakap. Kalaulah dia memang style cakap tu memang meninggi diri, tidak menghormati orang lain, okey, benda tu akan sebati dengan diri dia sehinggalah dia sedar bahawa benda tu salah dan dia ingin melakukan perubahan dengan kesedaran diri sendiri, maka akan berlakulah perubahan itu. Tapi kalau dia tidak ada kesedaran, dia tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan walaupun telah diberi teguran dan sebagainya, maka sifat akhlak perangai tersebut dia akan terus kekal. Okey, sebab apa? Dia dah sebati tanpa perlu berfikir. Kan? Jadi bila dia nak ubah, dia akan berfikir dulu sebelum bercakap. Kan? Sebab tu kata-kata cendekiawan kata apa? Orang yang cerdik dia mendahulukan akal dalam tindakan. Kan? Orang yang tak cerdik dia mendahulukan tindakan daripada akal. Kan? Sebab tu ada orang tulis dekat Facebook, Twitter, kan? Tulis je sebab dia letak tangan dia dulu. Dia tak letak akal dia dulu. Dia tak ada pertimbangan. Kan? Sebab apa? Tabiat dia memang begitu. Kan? Sebab tu kita kena memberi peringatan kepada orang-orang begini ataupun termasuk diri kita sendiri. Sebelum nak pegang, nak type something tu, fikir dulu. Apa kesan buruk kalau aku tulis benda ni? Kan? Apa efek yang akan aku perolehi? Apa efek kepada Islam? Kan? Baik. So, itu pandangan Imam Al-Ghazali. Okay. So, maknanya tabiat ni, perangai ni, dia ni memang berlaku tanpa pertimbangan akal. Dia dah sebati dengan diri. Okay. Menurut Ibnu Miskawih, akhlak ialah keadaan jiwa yang mendorong melakukan sesuatu perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan fikiran. Contohnya, biasa dia terdidik bila lalu depan orang tua dia akan tundukkan sedikit, bongkokkan sedikit badan. Kan? Dia tak fikir buat benda tu sebab dia dah biasa. Dia dah sebati. Kan? Sebab tu kita ni nak beritahu kat pelajar-pelajar ustaz ni, kita kena biasakan benda yang baik. Kan? Biasakan yang betul, biasakan benda yang betul. Jangan betulkan benda biasa, biasakan benda betul. Maksudnya kita jangan duk biasakan benda-benda yang tak baik. Contoh bila kita tengok dalam klip video apa-apa ke TikTok ke YouTube ke apa kan, kita jangan duk
orang kata apa, biasakan dengan cara ataupun perangai-perangai yang kita nampak punya seronok, kan? Tapi disebabkan kita ni terlalu taksub, kita pun terbawa-bawa dan akhirnya dia sebati dengan kita. Kan? Contoh macam dalam perkataan lah, kita duk cakap kan. Kita duk biasa belakang tu doh. Engkau ni takkan tak tahu doh. Doh tu dia maksudkan adalah bodoh. Kan? Tapi dia duduk biasa dodoh belakang tu, sampai dia cakap dengan orang pun, dia akan, orang yang lebih tua pun dia gunakan perkataan doh-doh tu. Kan? Jadi orang tua bila dengar kamu berbahasa dengan cara demikian, maka dia akan memberi kesan buruk lah. Orang tua kata dia ni tidak mendidik diri dengan akhlak yang baik lah. Kan? Sama juga macam bila kamu cakap dengan orang tua kan, faham tak? Faham tak ni? Faham? Kan? Kan? Bila duk tanya seolah-olah macam orang tua yang mendengar kamu cakap begitu, dia akan merasakan bahawa budak ni macam kenapa dia cakap macam ni kan? Kan? Patutnya boleh tak dia tanya jelas tak saya punya penerangan tadi? Kan? Ataupun janganlah cakap faham tak? Kan ada setengah-setengah orang macam tu kan. Cakap dengan orang tu dia gunakan perkataan tu. Kadang-kadang perkataan tu setengah orang tua dia menganggap benda yang kasar, seolah-olah macam nak mengajar dia dan sebagainya kan. So benda-benda macam tu dia memang benda subjektif, tapi kita kena faham situasi, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai waqi'. Okey. Orang tua ni cara dia macam mana? Dia style orang tua ni kita kena meraihkan dia. Kan? Kita jangan over daripada dia. Kan? Sebab orang tua dia ada ego dia sendiri. Kan? Tambahan orang tua yang tidak ada ilmu. Kan? Dia nak orang respect dia. Kadang-kadang dia tak respect orang pun. Tapi kita layan je lah. Kan? Sebab apa? Bila kita kekal dengan kekerasan ataupun mungkin kita melayan dia sama macam orang muda, maka dia akan bagi efek yang besar. Sebab apa orang tua ni, ialah kita tak nafi dengan kejahilan dia tu. Kan? Takut dengan kejahilan dia tu juga, dia pergi sebarkan kepada orang lain. Dia akan kata, budak ni biadab. Hakikatnya kita tidak biadab. Cuma cara kita tu yang silap, maka akan lekat benda tu dan tersebar bahawa kita ni sebagai orang yang biadab. Jadi takut benda tu berlaku lah kan. Okey. Baik. So, kalau kita Ibnu Miskawih kata apa? Jiwa yang mendorong melakukan satu perbuatan. Okey, so jiwa menurut Ibnu Miskawih ni, jiwa ni maksudnya sifat tabi'i. Kan? Sifat semula jadi dia. Kan? Dia tengok mak ayah dia di rumah memang cakap dengan bahasa yang lemah lembut. Kan? So sifat tu dia akan turun, dia akan sebati. Tapi kalau kat rumah memang jenis cakap maki-maki je. Oi lah bau. Contohnya kan, mak ayah dia kan gunakan bahasa tu kepada dia. Jadi dia pun akan bercakap benda yang sama. Teknik, lenggok bahasa pun lenggok bahasa yang sama. Sebab tu dalam hadis sebut kan, kullu mauludin yuladu ala fitrahan. Setiap yang lahir ni lahir atas fitrah. Kan? Tapi bergantung kepada mak ayah dia lah. Mak ayah dia lah yang akan menentukan sama ada dia ni Yahudi ke, Nasrani ke. So bagaimana teknik pengajaran yang Dengan suara. Ustaz, rasanya Ustaz termute Ustaz. okey. Baru ke lama? Macam 2 minit macam tu. Okey, bagus. So akhlak ialah keadaan jiwa. So Ustaz ulang balik sikit So Ustaz rasa pasal jiwa tadi. Jiwa menurut Ibnu Miskawih. Okey. So jiwa yang pertama sekali, akhlak dia berlaku secara semula jadi, yang dia dah sebati dengan jiwa. Dalam masa yang sama sebenarnya ada setengah orang salah faham. Dia kata
Oh, kalau macam tu maknanya dah dia lahir memang macam tu. Memang dia jenis cakap kasar, perlakuan pun kasar, maknanya dia dah sebati Ustaz. Itulah akhlak saya Ustaz. So saya nak ubah macam mana lagi, memang saya dah sebati macam tu. Jadi kamu jangan salah faham lah. Dalam bab ni, adakah akhlak ataupun perangai yang telah sebati itu boleh diubah? Boleh. Dia melalui latihan dan juga kebiasaan lah. Okey, Ustaz sebut tadi, orang Penang dia punya style agak kasar. Kan, bahasa dia sembang, kalau kamu tengok lah kan. Kamu pernah tengok tak? Seberang Pride Channel. Kan? Cara dia sembang dalam tu kan. Dah macam nak gaduh pun dia kan. Jadi, kalau dia dengan orang awam biasa, kan, bila dia bercakap, takkan dia nak cakap macam tu. Kan, mungkin boleh menimbulkan salah faham kan. So, dia boleh ubah. Kan, cara cakap lemah lembut, okay, lebih menghormati, lebih menghargai. So, dia boleh dibentuk melalui latihan sebenarnya. Dan juga kebiasaan. Okay, so kadang-kadang tu mungkinlah dia masih terbiasa dengan sikap yang lama. So, yang dikatakan peringkat pertimbangan tu. Kan, lama kelamaan dia akan praktis dan akhirnya boleh menjadi kebiasaan. Jadi, akhlak ni boleh dibentuk. Okey, pelajar-pelajar sekalian, akhlak ni boleh dibentuk. So, kalau kita jenis tidak menepati janji, kan? Boleh tak kita ubah diri untuk menepati janji? Boleh. Kan? Kalau kita memang jenis suara kuat, boleh tak kita tuning kita punya suara menjadi perlahan dan sesuai dengan keadaan? Boleh. Kan? Contohlah kamu pergi tengok wayang kan, contoh Ustaz kata kan. Takkan kamu nak cakap macam kamu sembang dekat kedai kopi tu. Kan? Kenapa dalam wayang kamu boleh patuh tapi di luar kamu tak boleh patuh? Kan? Jadi keadaan sekeliling juga membantu kita untuk berlatih sebenarnya. Kan? Sebab tu kita perlu kawan-kawan yang sentiasa support. Kan? So, kalau kita terbabas, kawan-kawan akan kata, kau ni tak sesuai ni. Kau dah lebih ni aku tengok ni kan. Sepatutnya kau tak buat macam ni. Macam tu kan. Sebab tu penting lah kan. Sahabat yang baik ni. Okey. Baik. So, kita tengok etika dan moral. Etika ni dia berasal dari perkataan apa? Ethos. Kan? So, adab resam, kebiasaan, budi pekerti. Okey. Dan etika ni dia bersifat theoretical. Dia teori. Okey. Dan teori tentang tingkah laku dipandang baik atau tidak mengikut ketentuan akal. Okey. So, ada beberapa perkara yang dipandang baik. Contoh macam Ustaz katakan tadilah. Kan? Kalau di India, diorang nak buang air kecil ke, buang air besar ke, diorang tak ada masalah. Tepi dinding pun boleh. Kan? Tutup kepala dengan kain, lepas tu diorang pun melepas dekat ruang awam. Diorang di India menganggap benda tu satu kebiasaan. Kan? Satu kebiasaan. Kan? Kadang-kadang benda tu tanpa ada pertimbangan akal. Kan? Jadi benda tu jadi kebiasaan di sana kan. Bila orang minta air nak pergi toilet tu jadi luar biasa pula. Kan? Macam di Malaysia berbeza kan. Buang air besar merata-rata tu lah luar biasa. Kan? Tidak berakhlak dan sebagainya. Kan? So, moral pula adalah kesusilaan, adab, sopan santun. Okey. Jadi, dia bersifat praktikal. Nilai yang ditentukan baik atau tidak oleh etika disebut moral. Okey, yang baik atau sebaliknya. Okey. So, sekarang ni sama ada perbahasan tentang theoretical ke praktikal ke, itu adalah benda teori keseluruhannya. Okey. Jadi, kalau kita perhatikan kat sini, etika tu dia adalah teori, moral adalah praktikal. Paling mudah nak faham gitulah. Maknanya moral ni adalah penterjemahan daripada etika. Okey, itu kalau kita nak tengok definisi ataupun maksudlah etika dan moral ini. Okey. So, contohnya kan, couple. Couple kalau menurut etik, kan, couple is couple lah. Kan, dia tidak memberi kesan apa-apa. Sebab menurut moral, bila couple itu berlaku, dia tidak mengganggu hak asasi orang lain yang menyebabkan orang lain akan jadi sakit ke apa ke, tak ada kan. Itu keputusan tersebut, okey,
keputusan moral tersebut berlaku kerana semua menilai dari sudut akal semata-mata. Okey. Jadi diorang tidak ada pertimbangan wahyu di situ. Sebab tu bila tergagasnya LGBT, okey, so etika dan moral ni memberi keputusan bahawa LGBT ni dia tidak mengganggu hak orang lain. Dia adalah hak peribadi. So it's okay. Tidak perlu untuk orang kata apa, dilarang, dibahaskan. So biarkan saja. Kan? Sebab dia tidak mengganggu hak asasi. Itu yang etika tetapkan berasaskan kepada logik akal manusia. Okey, logik akal sekumpulan manusia yang menggagaskan etika LGBT tersebut. Kan? Tapi dia berbeza dengan akhlak. Kan? Sebab akhlak ni sumber dia daripada Allah Azza wa Jalla. Kan? Jadi Allah larang zina. Allah larang. Kan? Ustaz, yang larang tu zina bukan couple Ustaz. Tapi dalam Quran Allah kata wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kan? So maksudnya di situ apa? Bila kata jangan dekati zina, benda-benda yang boleh membawa kepada zina hendaklah kita hindarkan. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan wala taqrabu, jangan dekati. Bukan masuk sebab tu Allah Taala sebut wala taf'alu, Allah Taala sebut wala taqrabu zina. Allah tak sebut wala taf'alu zina. Jangan buat zina. Maknanya mukadimah untuk zina boleh buat. Zina je tak boleh buat. Kan? Tapi wala taqrabu, jangan dekati zina. Dekat ataupun jalan-jalan yang boleh membawa kepada zina itu pun termasuk sekali pengharaman. Jadi sebab itulah akhlak ini dia datang daripada Al-Quranul Karim. Okey, sebab Allah tahu kan, kalau aku buka ruang-ruang pintu untuk dekat kepada zina, maka perzinahan itu pasti berlaku. Sedangkan yang Allah larang jangan dekati zina pun sekarang ni dah banyak dah anak tasah taraf, kan? Dah banyak dah macam-macam perkara berlaku, kan? Tambahlah Allah bagi ruang, kan? Jadi bayangkan, sebab tu Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang perihal sifat nafsu syahwat manusia itu sendiri. Okey, kita tengok perbezaan akhlak dan juga etika serta moral lah. So kalau tengok sumber akhlak ni wahyu. Etika moral sumber dia adalah akal. So akal manusia ni boleh sampai ke mana? Kan? So akal ni dia cenderung juga kepada nafsu. Kan? Sekiranya dia tidak dibimbing oleh wahyu. Itu risiko bila akal tidak dibimbing oleh wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kan? Baik. Sifat dia sempurna, mutlak dan tetap. Bayangkan, start pada zaman Nabi sehinggalah zaman kita, zina tetap haram. Mencuri tetap haram. Kan? Dia tak akan berlaku sedikit pun perubahan dalam hukum hakam tersebut. Okay, jadi dia mutlak, dia tetap, dia sempurna. Sebab apa dikatakan sempurna? Sebab dia mengambil kira banyak aspek daruriyat. Okay? Contohnya, bila perlakuan zina ini tidak berlaku, dia akan memelihara keturunan. Dia juga akan memelihara harta. Dia juga akan memelihara agama. Kan? Apa kaitannya Ustaz, pelihara agama? Yalah, bila kita jaga maruah kita, orang tengok akhlak kita yang baik. Agak-agak orang tertarik dengan Islam. Tertarik ya? Kan? Jadi pentinglah. Itulah dimaksudkan sifat akhlak tu dia sempurna. Kan? Mutlak, tetap. Kan? Mutlak ni hanya satu-satunya daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak berubah. Kan? Akhlak ni. Daripada dulu hingga sekarang kekallah hukum tu. Tak ada perubahan. Kan? Baik. Skop akhlak ni dia lebih luas. Dia menyeluruh. So kalau macam moral, etika, dia terhad dalam satu aspek sahaja. Dan juga dia tidak meliputi dunia dan akhirat. Etika moral ni. Dia hanya di dunia saja. Perihal tentang etika dan moral ni. Kan? Tapi akhlak ni, bila kita buat baik, kenapa buat baik? Kerana Allah Azza wa Jalla dapat pahala. Itu adalah saham di akhirat. Kan? Macam itulah. Okey, satu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia. Zahir pun ditengok, batin pun dia tengok. Kan? So kadang-kadang orang solat dia buat-buat.
Jadi zahir tu nampak elok tapi batin dia tidak elok. Kan? So dia mencakupi pemikiran, perasaan, niat di hati. Okey. Antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla, manusia dengan manusia dan juga makhluk lain. Jadi dia meliputi 3. Dia ada secara menegak iaitu dengan Allah Azza wa Jalla dan secara melintang iaitu dengan sesama manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Tapi etika dan moral ni dia hanya manusia dengan manusia sahaja. Kan? So itulah perbezaan akhlak dengan etika dan juga moral secara ringkasnya. Okey. Contoh, dalam Islam pakaian bagi seorang Muslim mesti menutup aurat. Kalau tak tutup aurat maka dianggap sebagai orang yang tidak berakhlak. Kerana apa? Melanggar perintah Tuhan. Kalau dengan moral, seseorang tu mendedahkan aurat tapi masih mempunyai perlakuan yang baik, maka mereka masih dianggap bermoral oleh sesetengah pihak. Kan? Jadi itu beza akhlak dan juga moral tadi tu. Kan? So moral dia hanya menilai yang zahir saja. Kan? Hakikat sebenarnya akhlak ni dia menilai zahir dan juga batin. Kan? Walaupun dia pakai tudung, boleh tak dia jadi tidak berakhlak? Boleh. Apabila dia pakai tudung dengan terkinja-kinja, menari dalam TikTok. Kan? Pakai tudung tapi mendedahkan aurat yang lain. Kan? Jadi itulah pentingnya akhlak ni. Sebab apa? Dia bersifat holistik. Okey, bukan sepatutnya ustaz saja berakhlak, tidak, orang awam pun kena berakhlak. Kan? Cakap dengan lemah lembut, sopan santun, bertimbang rasa dan sebagainya. Okey, bersalaman. Dalam Islam bersalaman antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya adalah haram dan dianggap tidak berakhlak walaupun tujuannya untuk merapatkan hubungan. Dalam sistem moral, bersalaman antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dibolehkan. Sebab apa? Menurut akal manusia, yang menggagaskan moral ini, dia kata tak ada masalah, tak ada pun salam-salam terus boleh berzina. Kan? Jadi dalam Islam dia berbeza. Dia dah cantas awal-awal dah. Kan? Once you dah pegang seorang perempuan yang layak untuk dikahwini itu, kan, dia membuka banyak ruang negatif selepas itu. Kan? Mungkinlah ada seorang dua yang kata, Ustaz, saya ni dah biasa Ustaz, tak ada pun kami sampai berzina. Kan? Kami ni tak ada pun, semua tak ada. Kan? Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia belum diuji. Kan? Tapi muqaddimah dia tu dah ada. Sebab dia punya bersentuhan itu. Kan? Baik, sebab tu Islam ni dia cantah siap-siap dah. Kan? Okey, kedudukan dan kepentingan akhlak. Kenapa akhlak ni penting? Okey. Yang pertama sekali dia adalah misi utama baginda Nabi SAW. Yang kedua, dia memberatkan timbangan amal kita. Okey, yang ketiga dia menghapuskan dosa kita. Yang keempat, mendapat tempat di syurga Allah Azza wa Jalla. Okey, yang kelima, sebagai lambang ketinggian dan juga martabat sesuatu bangsa. Kan? So kalau akhlaknya baik, maka mudahlah kan untuk dia membuat hubungan diplomatik. Kan? So inilah kepentingan akhlak, kedudukan akhlak. Dia sebagai cerminan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita ni jangan miss salat. Jangan kita tinggalkan salat. Sebab apa? Salat ni dia adalah perkara objektif utama dia mencegah perkara keji dan juga mungkar. Kan? So kalau kita tinggalkan salat ni, ruang dan peluang syaitan untuk masuk kepada kita untuk melakukan akhlak yang buruk itu dia lebih luas. Kan? Bila kita solat ni dia sebagai pendinding untuk kita sebenarnya. Kan? Jadi please, jangan miss dengan salat ni. Ustaz, saya solat tak Ustaz, tapi saya still juga melakukan kejahatan. Apa jawab Ustaz? Solat lagi. Kekalkan salat itu. Kan? Kekalkan salat itu. Bukan sebab apa? Sebab dia, Allah akan bagi kekuatan sedikit demi sedikit kepada kita. Okey? Jadi kena jelas dalam perkara itulah.
Okey. Baik. Ada sebarang soalan ke setakat ni? Tak buka pada soalan. Silakan. Ada soalan diam je ni. Tak ada Ustaz. Masih dalam keadaan sedar ataupun tidak. Tak ada, Sedar Ustaz. Ustaz. Okey. Jelas ya. Okey. Sekejap Okey. Kedudukan. Okey. Ini dia punya huraian satu persatu lah. Ustaz tak nak baca dan tak nak huraian panjang-panjang lah. Okey. So tadi dia kata kepentingan akhlak ni dia sebagai cerminan iman dan juga taqwa. Dia juga misi perutusan Nabi SAW. Okey, kita tengok kat situ bahawasanya orang yang paling baik Islamnya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Kan? So kalau kita nak Islam kita ni paling hebat, okey, paling baik, maka baikkanlah akhlak kita. Okey. Sebenarnya cabaran banyak dalam membentuk akhlak ni. Seriously, nanti kita akan tengok Okey, ni Ustaz sebutkan kan. Pemberat timbangan amalan di akhirat. Bayangkan tiba-tiba kita dah nak terjerumus dalam neraka Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah min dzalik kan. Tiba-tiba datang amal baik. Dia ni dulu pernah buat benda-benda ni kan. Bayangkan benda tu datang dalam bentuk manusia ke atau bentuk apa-apa lah yang Allah nak buat. And then dia datang menyelamatkan kita. Kan? So masa kita nak melintasi titian sirat itu, kan, amalan baiklah yang membantu kita sebenarnya. Kan? Jadi buatlah amal baik ni. Kan? Buatlah akhlak yang baik ni. Kan? So penghapus dosa. Kan? Tengok. Nabi kata apa? Akhlak yang baik mencairkan dosa seperti air mencairkan ais. Dan akhlak merosakkan amalan seperti cuka merosakkan madu. Dan akhlak yang buruk lah maksudnya. Okay. Wal khuluqus su' yufsidul amal kama yufsidul khal'al asal. Kan? So penting ni kedudukan dan kepentingan akhlak lagi. Mendapat tempat di syurga lah. Okay. So banyak tu dalil-dalil tu. Okay. Tengok kesan buruk seseorang yang ditempatkan neraka adalah mereka punya akhlak yang buruk. Kan? Dia puasa, sembahyang tahajud, kan? Tapi pada waktu siang dia ganggu jiran dengan perkataan dia. Kan? So dia cakap benda bukan-bukan, dia jadi batu api, mengadu domba, makcik bawang, pakcik bawang kan. So itu bahayalah. Okay. Lambang ketinggian martabat sesuatu bangsa. Okay. So kita dah sentuh dah tadi tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Sehingga kan seorang tokoh cendekiawan Inggeris nama dia Michael Hart kan. Michael J. Hart saya ingat Ustaz. Yang dia sebut, dia buat satu cerita tentang buku tentang 100 orang yang berpengaruh di atas muka bumi. So yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, skop ataupun batasan akhlak ni. Adakah akhlak ataupun etika dan moral dalam Islam ni dia ada batasan? Tidak. Dia mencakupi keseluruhan kehidupan sama ada di dunia dan juga di akhirat. Ustaz, macam mana tu Ustaz? Okay, maksudnya akhlak dia ada dengan Allah Azza wa Jalla. Okay, itu bersifat apa? Vertikal lah. Okay, yang kedua akhlak terhadap sesama manusia. Kan? Jadi akhlak manusia dengan sesama manusia itu disebut sebagai apa? Horizontal. Okay, dia mendatar kan? So yang terakhir akhlak terhadap alam. Alam ni termasuklah jin ke, tumbuh-tumbuhan ke, binatang ke, termasuk semua sekali. Kan? Jadi sebab itulah hebatnya akhlak ni berbanding moral dan juga etika. Sebab apa? Moral dan etika terbatas hanya sesama manusia.
Okey, mungkinlah kot dia ada dengan binatang dan sebagainya, tapi dia tidak ada directly dengan pencipta iaitu Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. So, penentuan akhlak terhadap Allah Ta'ala ni dia dilihat melalui taqwa, ikhlas, ihsan, syukur, tawakal. Kan? So, bila kita buat satu perkara, kita taqwa kepada Allah Ta'ala, kita ikhlas, kita ada ihsan kat situ, kita ada syukur, kita ada tawakal, maka dekat situ dia menggambarkan bagaimana akhlak dengan Allah Azza wa Jalla. Okay, akhlak dengan sesama manusia. Kan? Skop yang kedua kan, akhlak sama manusia kan. So banyaklah kan. Akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri sendiri. Kan? Oh, Ustaz dengan diri sendiri pun kena ada akhlak. Ada. Kena jaga maruah diri kita, kesihatan diri kita. Kan? So jangan menzalimi diri. Contohnya ambil vape ke, ambil rokok ke, ambil dadah ke apa ke. So kita tidak berakhlak dengan diri kita bila kita merosakkan diri kita sendiri. Okey, akhlak terhadap ibu ayah, akhlak terhadap masyarakat. Okey. So penting kita berakhlak sesama manusia. So jumpa orang lebih tua bagi salam. Mulakan dengan salam. Afshus salam wa it'amut ta'am. Kan? Nabi kata. Kan? Sebarkanlah salam. Okey, berilah makan. Kan? Ini antara akhlak sesama manusia kan. Baik. Skop yang ketiga akhlak terhadap alam. So flora and fauna. So macam baru-baru ni kes banjir berlaku di Selangor, di Pahang dan sebagainya. Kan? So boleh jadi bala bencana tersebut turun ataupun berlaku adalah disebabkan kerakusan tangan-tangan manusia. Kan, sebenarnya yang pernah Ustaz sebut lagi, kan, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan. So berlaku telah jelas kerosakan fasadu fil barri wal bahr di atas muka bumi dan juga di laut kan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Kan. Jadi kita tak naklah begitu kan. Baik. So akhlak terhadap haiwan, kan. So kalau kita perhatikan akhlak terhadap alam ni dia ada flora, dia ada fauna. Kan. Flora untuk tumbuh-tumbuhan, fauna untuk binatang dan sebagainya lah. Serangga, kan, unggas dan sebagainya. Okey. Ada sebarang soalan setakat ni? Allahu Akbar. Tak ada Ada soalan? Siapa ada soalan? Silakan. Oh, tak ada. Semua khusyuk mendengar nampaknya. Okey. Ada respon? Hello? Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Okey, bila kita bincang tentang akhlak terhadap alam ni, kita kena ingat dalam alam kita ada satu lagi makhluk yang tinggal dengan kita, betul? Makhluk jin. Kan? So, dalam satu hadis Nabi sebut, bila kita marah kat syaitan, kita jangan kata celaka kau syaitan. Sebab apa? Jangan cakap macam tu. Sebab syaitan dia akan lebih besar. Kan? Jadi cara dia adalah kita baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baik. Yang keduanya, kita hidup ni bersama-sama dengan makhluk yang bernama jin. Okey. Yang mana kita kena sentiasa berhati-hati dalam tindak tanduk kita. Kan? Kadang-kadang kita orang perempuan lah khususnya kan. So bila datang bulan kan, dia punya pad dia tu kan, dia tidak buang dengan betul. Dia tak bersihkan sebelum buang dan sebagainya. Okey. So kesan daripada itu dia boleh mengganggu gugat makhluk-makhluk Allah yang kita tak nampak ni lah. Kan? So banyak juga kes-kes yang Ustaz temui bila berlaku histeria dan sebagainya. Jin-jin ni bila kita interview dia kata, ni engkau punya bangsa ni kan, pergi buang dia punya pet dia dekat tempat aku. Kan. So kena jaga elok-elok kan. Cumanya kita janganlah sampai tahap kita jadi hamba kepada makhluk-makhluk ni.
Contohnya ada kes yang nak masuk hutan. Hai Tok, saya nak masuk hutan ni. Tolonglah Tok jaga saya. Jin tu bercakap, bila aku jadi Tok kau? Jadi cara dia adalah Nabi dah ajarkan. Bila kita nak masuk ke dalam hutan dan sebagainya ni, kita hanya minta pertolongan Allah Ta'ala. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca A'udhu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Kan? So doa tu baca 3 kali and then masuklah hutan tu. Bismillah kan. So kita jagalah adab dan akhlak kita bila berada di hutan tersebut. Janganlah membesar diri, janganlah pengotor dan sebagainya, kan. Jadi hormati, kan. Itulah akhlak kita sebagai seorang Muslim. Baik, kategori akhlak ni ada apa? Mahmudah dan mazmumah. Mahmudah ni jelaslah yang mulia, kan. Mazmumah ni yang buruk, kan. Okey. So ni ada pembetulan sikit tu, kan. Dia adalah mazmumah, tercela, Okey, tengok tu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Kan? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ni antara sifat-sifat mahmudah yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Okey. Baik, so akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. So elakkan akhlak mazmumah ini. Okey. Sebab dia adalah sifat yang tercela. Okey, sumber akhlak daripada mana? Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok apa metodologi Al-Quran ataupun teknik Al-Quran. Okey, tentang akhlak ni. Okey. So Al-Quran bila dia bahas tentang akhlak ni, dia akan ceritakan dulu tentang konsep kebaikan dan keburukan. Lepas tu dia akan cerita yang baik ni akan dapat sekian-sekian pahala, yang buruk akan dapat sekian-sekian pahala. Itu dikatakan pujukan dan ancaman tu. Okey. Juga dalam persejarahan dan juga penceritaan. So ni khusus dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah. Kan? So dia ada kitab tentang Nabi Muhammad Rahihul Makhtum, kan. Baik. So itu metode Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau kita tengok situ penjelasan konsep kebaikan. Okey. So dalam orang kata apa? Dalam metode Al-Quran ni, okey, apa yang dimaksudkan dengan penjelasan konsep kebaikan dan keburukan? So konsep kebaikan dalam Al-Quran tu ada beberapa perkataan yang mencerita tentang kebaikan. Contohnya al-khair, al-bir, al-qist, al-adl, al-haq, al-ma'ruf, al-taqwa, al-ihsan. Jadi bila semua dalam kalangan kita ada sifat-sifat ini, maka itulah sifat yang ternyata jelas dalam Al-Quranul Karim. Okey. So yang berjaya mengamalkan dia, maka dia akan menjadi orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun and alladhina hum fi salatihim khashi'un, kan. So sesungguhnya berjayalah orang beriman yang mana salat mereka ini solat yang khusyuk, kan. Khusyuk tu juga adalah sifat mahmudah sebenarnya, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu, okey. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, kan. So wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Ini dalil Quran yang jelas. Okey. Waf'alul khair, buatlah kebaikan. Okey. So konsep keburukan Allah cerita dalam Quran banyak tentang wala taqrabuz zina wala tusrifu, kan, jangan melakukan pembaziran. Okey. So konsep keburukan dalam Quran menggunakan perkataan apa? As-sayyi'at, as-su', al-fahsya, al-munkar, ar-rijsu. Kan? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Okey. Tengok, terdapat Al-Quran yang mendidik akhlak mulia dengan cara memujuk, kan, supaya dapat mengamal kebaikan. Okey, so ini teknik dia macam mana?
Jadi Quran gunakan dengan bentuk penceritaan ganjaran yang baik. Kan? So Allah kata la'allakum tuflihun. Kan? Allah kata la'allakum tadhakkarun. Kan? Semoga kamu mendapat pengajaran. Kan? Baik. So pendekatan ancaman. Ada juga Allah gunakan ancaman kepada amal-amalan kufur dan sebagainya. Baik. So ini juga kita boleh gunakan dalam proses dakwah kita kepada orang lain lah. Okay, bila kita nak cerita, nak ajak dia buat baik, kan? Kita cerita benda yang cenderung kepada memujuk sebenarnya. Okay, supaya mudah orang tertarik. Okay, so cerita tentang sejarah. Kan? So bawa lah cerita-cerita tentang Nabi Musa dan sebagainya. So metodologi sunnah tentang akhlak. Okay. So kalau kita tengok sunnah tu sendiri, dia adalah perbuatan baginda Nabi SAW. Okey, baik. Bagaimana kaedah pembinaan dan pemantapan akhlak? Okey, pertama sekali ilmu lah. Iaitu penghayatan Al-Quran, penghayatan hadis. Okey. So kita amalkan melalui ibadah kita. So kita kena terjemah benda tu melalui perbuatan. So bila kita tengah berjidal atau berdebat dengan orang tentang satu perkara, kan, kita cuba kontrol kita punya temper, kita kontrol kita punya lidah, kan. So kita ambil doa tadi, okey, dan kita jadikan dia sebagai satu peninding untuk kita terus beramal soleh, insya-Allah, kan. Baik. So ibadah ini bila kita buat dengan ikhlas, dengan ikut turutan sunnah yang Nabi tetapkan, maka dia akan bagi efek yang baik kepada diri kita. Contohnya Ustaz kata ada doa, kan. So dia ada doa untuk kita sentiasa dinaungi dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya, Ya Hayya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kan, doa tersebut bermaksud apa? Kita minta Allah Ta'ala ni supaya Allah Ta'ala jangan biarkan kita membuat keputusan dengan cara kita tersendiri. Melainkan Allah memberi panduan dan bimbingan dalam membuat keputusan. Kan? Wala takilni ila nafsi. Jangan tinggalkan aku ni ke atas diri aku semata-mata. Kan? Kan? Janganlah. Jangan. Kita minta Allah bimbing dan juga pandu kita sentiasa. So macam mana nak bina dan mantapkan akhlak ni? Ilmu pengetahuan lah. Okay. Didikan, latihan, tarbiyah. Tarbiyah rohiyah ni apa? Pendidikan roh. So dalaman hati kita ni. Kalau kita sentiasa ada satu amalan yang baik, setiap hari kita jangan miss. Kekalkan amalan tersebut. Contohnya bacaan ma'thurat. Contohnya bacaan Al-Quran. Contohnya bacaan buku-buku ta'lim. Buku-buku yang memberi manfaat. Itu adalah tarbiyah rohiyah sebenarnya. Dan akhir sekali kita kena sentiasa bermuhasabah diri. Kan? So, ini apa kebaikan yang aku buat? Contoh lah kan, contoh. Apa keburukan yang aku buat? So, buatlah. Denda sikit kalau banyak keburukan buat tu. So, dia kan akan diberi denda. Okey, kalau lah dia buat banyak benda baik, dia beri reward. Kan? So, benda-benda macam tu dapat membentuk akhlak kita dengan lebih sempurna. Okey, bagaimana kita nak bina dan mantap akhlak ni? Tak ada lain lah, melainkan penghayatan melalui Al-Quranul Karim. Okey, menjadikan Nabi sebagai uswah. Okey, qudwah. Okey, ibadah sebagai contoh. Okey, tengok kat situ ibadah. So kalau puasa macam mana, zakat macam mana, haji macam mana, solat 5 waktu macam mana. Okey, so melalui ilmu, iaitu pendidikan dan juga latihan. Carilah idea seorang yang kamu rasa kamu boleh ikut dia punya rentak, kan, cara dia, kan. So latihan. Okey, macam saya kata tadi, bila kita dah biasa latih, dia akan sebati dengan diri kita. Okey, tarbiyah ruhiyah tadi saya dah sebutkan. Ni antara tarbiyah ruhiyah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, selawat, doa, zikrullah. Okey.
So ini adalah tarbiyah rohiyah, makanan daripada ilmu kita, kan? Makanan daripada ilmu kita, hati kita, kan? Itulah cara dia. Okey, kena sentiasa mengisi dengan zikrullah. Okey. So duduk saja kan. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ataupun rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan? So itu untuk mengisi kita punya hati kita yang kosong. So muhasabah tadi Ustaz dah sebut dah kan. Dia menghitung amalan secara kendiri. Kan? Okey, baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Okey. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. So setiap apa yang kita buat, kita fikirkan, adakah mendapat ganjaran si Allah Azza wa Jalla ataupun sebaliknya. Kan? Baik, apa cabaran-cabaran dalam membentuk akhlak? Dia ada luaran dan dalaman. Luaran, rakan sebaya, media massa dan serangan pemikiran. Okey. So dalam luaran ni bila kita tengok media massa kan. So hari ni dengan limpahan video-video pendek itu juga pengaruh media massa yang amat kuat lah. Okey. So dalaman ni apa? Kelemahan akidah tu sendiri. Okey, pendidikan diabaikan. So isteri keluarga pun tak kukuh kan. Biasanya orang yang sorry lah kalau ada dalam kelas ni mungkin mak ayah dia dah bercerai kan. So sebenarnya bila pencarian tu berlaku, dia juga mencarikan emosi anak-anak sebenarnya. So itu juga merupakan cabaran lah dalam membentuk akhlak yang baik. Okay. So ni dia punya huraian, saya tak nak baca. Okay, kepentingan isteri keluarga tadi saya dah jawab secara ringkas. Okay, pengaruh rakan sebaya pun sama juga. Okay, cabaran luaran. Okay. Pengaruh media massa, yang ni saya dah sebut tadi. Ideologi barat. Okey. Peranan ibu apa? Peranan masyarakat. Pemimpin, media massa. Okay. Semua ni penting untuk menggalas, untuk mendapat akhlak yang baik itu. Dia perlulah mempunyai pemimpin yang membawa perencanaan pembangunan akhlak yang baik. Macam hari ni kita ada apa? Keluarga Malaysia, betul tak? Kan? Keluarga Malaysia. So melalui keluarga Malaysia ni dia cuba nak terapkan persefahaman antara kaum. Kan? So dia boleh bekerjasama walaupun kaum yang berbeza-beza. Kan? Tapi kalau pemimpin pun bawa kepada resis, jadi masalah lah sikit dalam bab ni kan. Okey, so peranan media massa. So hari ni banyak kan. Dalam Facebook, dalam Twitter dan sebagainya pun banyak orang tulis kan, ataupun share benda-benda yang positif dan sebagainya. So inilah langkah menangani cabaran pembentukan akhlak. Okey. Cumanya kadang-kadang tak larat nak cover isu media massa yang orang kata apa? Yang berulang, isu yang berulang di recycle semula, dekat situ jadi payah balik, kan? Untuk kita berhadapan dengan isu tersebut dan terpaksa dia buat penyerahan beberapa kali kan. So itu antara isu utamalah. Okey, kesimpulannya apa? Dalam era milenium ini keperluan akhlak semakin mendesak. So memang mendesak lah kan. Sebab tanpa akhlak yang baik, dia akan menghapuskan minat untuk menuntut ilmu. Dia akan mencetuskan keganasan. Macam-macam lah. Hari ni dengan bulinya dan sebagainya kan. So jenuh tu hari ni tu. Okay. So bila gagal membentuk akhlak, maka negara akan hancur. Yalah, sebab dia akan jadi undang-undang rimba. Okay. Orang yang kuat, dia akan menjadi ketua.
dia akan menindas orang yang lemah ni. Kan? So Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah cantikkan rupaku, maka cantikkanlah juga akhlak aku. Okey, so apa yang telah kita pelajari dalam topik ni? So, itu antara yang kita pelajari lah. Okey, walaupun Ustaz banyak juga skip dan tak hurai secara panjang lebar, tapi sekurang-kurangnya dalam slide ni dia agak lengkap.